On. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada peminat-peminat Bulletin Hartanah yang sedang menunggu secara live di Facebook, di SK Group Kajang. Terima kasih kerana mengikuti perkembangan kita selama 2 minggu. Tak silap saya, ini minggu yang ketiga. Alhamdulillah, dalam COVID-19, siapa semua, semoga stay dekat dalam rumah, tak keluar mana-mana. Semoga kita boleh mengakhiri pandemik ataupun krisis yang kita hadapi sekarang ini. So, nama saya Jeffrey bin Mokhtar, okay, seorang pruning hartanah di Kuala Lumpur yang sedang meningkat namanya juga di dalam industri ini. Dan kali ini saya digandingkan dengan seorang pakar ataupun namanya sedang naik dan seorang finance di corporate industry. Okey, nama dia lah Encik Anis ataupun saya panggil dia Puan Anis. Okey, bersama saya pada kali ini untuk membincangkan topik apakah kelebihan rumah subsidi yang ada di negara kita apa semua. Saya topik ini mungkin topik yang hangat. Orang cakap kebanyakan pembeli kat sana M40 especially yang tengah mencari rumah. So saya sarankan mengikuti kita punya live pada kali ini. Kita buat pembincangan macam mana untuk memiliki, apakah kelebihan skim-skim rumah subsidi yang ada di negara kita, especially di negeri Selangor dan di wilayah persekutuan. So saya tak nak sentuh topik ni dekat negeri-negeri yang saya akan sentuhkan ialah di negeri Selangor dan negeri wilayah persekutuan ini. Apakah skim yang ada di negeri ini ataupun negara kita yang sedang kita duduki apa semua. So, tanpa membuang masa, saya perkenalkan saudara Puan Anis. Terima kasih kerana sudi datang pada kali ini di program kita Bulletin Hartanah selama 30 minit. So, hari ini kita akan membuat perbincangan secara sambil berbincangan secara formal apa semua. So, hopefully Cik Anis cukup selesa dengan dengan kita punya live kali ini apa semua, dan terima kasih. So, sekarang saya akan serahkan kepada Cik Anis. Okey, Cik Anis, saya nak terima kasih Cik Anis sekali sudi bersama saya malam ni apa semua. So, Cik Anis, sebelum kita mulakan kita punya perbincangan, Cik Anis dah ada rumah dah? Dah beli rumah dah? Pada umur Alhamdulillah, saya baru saja beli rumah tahun lepas. Okey, Alhamdulillah. Menggunakan skim rumah pertama juga. Okey, skim rumah pertama. So saya dapat beli rumah dengan harga yang agak murah lah untuk di kawasan yang boleh kata kawasan yang agak center, dekat dengan MRT, dekat dengan bandar-bandar utama. So saya rasa orang-orang muda di luar sana pun boleh juga beli rumah di waktu muda ni, especially umur-umur yang kalau belum kahwin pun digalakkan beli rumah sebab rumah subsidi ni memang kerajaan bagi peruntukan khas yang patut kita ambil lah. Okey, terima kasih Cik Anis kerana bagi pencerahan dan experience pengalaman Cik Anis memiliki rumah yang pertama di usia muda. Okey, soalan saya pada kali ini lah ataupun hari ini, apakah kelebihan rumah subsidi? Cik Anis, boleh tak Cik Anis huraikan ketika apakah kelebihan rumah subsidi? Okey, kalau orang cakap rumah subsidi kan, orang rasa macam patut ke aku ambil rumah subsidi ni? Berbaloi ke? Apa yang best sangat kan? So actually benda yang paling utama sekali rumah subsidi ni of course lah rumah harganya murah. So dalam anggaran rumah yang rumah subsidi ni dalam anggaran 100,000 hingga 400,000 lah. So yang cukup murah. 100,000 pun dah boleh dapat dengan kawasan yang besar. 3 bilik, 2 bilik air tu memang boleh dapat lah kalau harga yang murah tu. So kawasan pun menarik, harga pun dikawal oleh kerajaan. So tak risau dengan
harga yang melambung-lambung sekarang ni kan. So kita boleh dapat Betul. dengan harga yang murah. Dan Betul. actually rumah subsidi ni memang terbuka untuk pembeli rumah Bumi Putra, dan especially lah pembeli rumah yang pertama kali untuk beli rumah. So orang yang tak ada rumah ni memang boleh beli. Memang kena cepat-cepat kot. So maknanya harga tadi poin nombor 1 ni bagi tahu tadi harga rumah sekitar dalam 100,000 hingga 400,000. Dan cukup berpalu tu kalau ada rumah yang harga yang sekarang, maklumlah sekarang kan kebanyakan harga rumah terlampau tinggi apa semua untuk kita miliki, seperti harga dalam 400,000, 500,000 apa semua. So kalau ada skim MOP itu saya kira tak jadi masalah untuk memiliki harga 1,000 hingga 400,000. That should be no problem bagi saya apa semua. Okey, Cik Anis, silakan. Dari segi harga macam mana Cik Anis? Harga dia. Harga adakah dikawal oleh kerajaan? Hello? Ya, harga untuk rumah subsidi ni dikawal oleh kerajaan. Pemaju tak sewenang-wenangnya boleh naikkan harga lah. So orang nak beli rumah subsidi ni pun ada banyak requirement yang kerajaan dah tetapkan. Okay. So orang yang nak beli rumah ni mungkin tak mudah, tapi untuk orang yang pembeli rumah pertama, kerajaan akan mudahkanlah untuk orang yang membeli rumah pertama ni untuk beli rumah. Okey. So maknanya harga dikawal oleh kerajaan. So maknanya pemaju tak sewenang-wenang menaikkan harga. So maknanya subsidi ni, maknanya setiap harga rumah telah ditetapkan oleh kerajaan mengikut saiz rumah, betul? Tak silap saya? Betul. Okey. Betul. Betul tak Anis? Betul. Saiz rumah mengikut harga yang ditetapkan oleh kerajaan. Betul. Okey. So last, betul kan? Okey. So adakah rumah ni terbuka kepada pembeli rumah yang pertama, ataupun saya ada rumah kedua, boleh tak saya beli rumah tu lagi satu? Ataupun saya ada rumah, saya nak beli rumah pertama, ada skim subsidi ni, boleh tak? Ataupun memang dikhaskan untuk rumah yang pertama saja? Syarat utama untuk beli rumah subsidi ni, dengarkan? Okey. Syarat dengar. Syarat utama untuk orang beli rumah pertama ni, of course adalah pembeli rumah yang pertama di Negeri Selangor. Kalau Negeri Selangor tu, untuk Selangor lah, kita ada banyak lagi jenis-jenis rumah subsidi kan. So, dihaskan untuk pembeli rumah pertama lah. Okey. Terima kasih Anis kerana bagi pencerahan tadi yang saya ajukan soalan apa semua, apakah kelebihan subsidi, skim subsidi untuk pembincang kita topik yang pertama. Okey, Cik Anis, ada tak soalan apa-apa? Okey, boleh ajukan soalan? Okey. Orang dah berminat kan, kalau macam bila orang dah tahu nak beli rumah subsidi ni, orang mestilah nak tahu apa jenis rumah yang disediakan. So boleh Encik Jeffrey terangkan jenis-jenis rumah yang disediakan untuk rumah skim subsidi ni di negara kita. Terima kasih Anis kerana ajukan soalan dekat saya apa semua. Okey, dekat di dalam negara kita, saya sentuh negara kita. Di dalam negara kita ataupun kerajaan, dia ada sediakan ada 6 skim untuk rumah mampu milik ataupun skim subsidi rumah. Okey, saya bagi tahu contoh rumah yang pertama ataupun poin nombor pertama ialah rumah prima. Okey, kedua skim rumah pertamaku, ketiga residensi wilayah, keempat rumah PPM ataupun PPM One Malaysia. Okey, kelima ialah main home, keenam rumah Selangor. Tapi kebanyakanlah, okey, saya akan sentuh poin nombor 6. Nombor 6 dengan nombor 1. Okey,
Rumah Selangorku sekarang saya duduk dekat kita kat kawasan Selangor lah, Selangor dengan KL apa semua. Skim rumah Selangorku compare to skim lain, tak silap saya rumah Selangorku ni famous. Pasal apa? Penduduk di negeri sebab apa negeri-negeri lain ataupun rakyat negeri-negeri lain berhijrah di negeri Selangor untuk mencari pekerjaan. So that's why rumah Selangor pun ini famous compared to skim rumah lain daripada skim rumah prima. Rumah prima, saya bagi satu contoh. Rumah prima dihaskan untuk wilayah persekutuan saja. Tapi dia punya saiz kecil. Dia punya high density terlampau tinggi sangat. Mungkin satu blok tu sampai 40 tingkat. So satu blok tu ada dalam 300 atau 400, 500 unit rumah. So kalau satu blok, kalau kat situ ada 3 blok, 4 blok, imaging. So dekat situ jadi crowded. So dia punya high density. So dari segi unit rumah prima ni, dia punya unit 850 square feet. So harga starting dalam, tak silap saya, dalam 300,000. Okay, so boleh memiliki rumah prima. Okay, tapi dalam kawasan town. Tapi town ni tak kira lah dekat Seras, Sapak, dekat mana Sungai Besi, semua yang sekarang mungkin ada di Ceras ataupun Taman Kono, Taman Lensing sana yang hampir komplit apa semua. Rumah Selangorku dihaskan untuk di negeri Selangor saja. Kerana kenapa kerajaan Selangor keluarkan skim ni? Sebab ramai rakyat ataupun penduduk di negeri Selangor tidak memiliki rumah yang pertama. So, komplit daripada rakyat untuk kita memiliki rumah yang kita tak mampu milik. Adalah satu langkah diumumkan oleh kerajaan negeri Selangor untuk membantu golongan muda memiliki rumah untuk mendapatkan pembiayaan sebanyak 90% hingga 100%. Untuk 100% loan ni bergantung kepada bank-bank ataupun institusi keuangan untuk approval. Kebanyakan bank akan bagi loan 90%. Yang ni tema dan syaratnya adalah janji jangan ada blacklist apa semua untuk skim rumah Selangor. Dari segi permohonan, yang kita akan cakap nanti apa semua, dekat sini pembiayaan sehingga 90% hingga 100% semua. 100% ni cakap daripada bank approval semua. Ejen boleh tolong, tetapi bank yang akan buat approval semua. Okay, so sekarang ada rumah skim subsidi, terbuka tempat semua rakyat ni semua. Ni pembincangan kita okey Anis? Boleh faham apa semua? So ada soalan Anis, siapakah yang layak untuk skim ni dan bagaimana? Dengar tak suara saya atau putus-putus? Tadi putus-putus, sekarang dah dengar dah. Dengar. Okey, so saya ulang. Boleh? Siapakah yang layak untuk skim ini dan bagaimana caranya untuk mohon? Boleh Anis terangkan tak? Mungkin kita punya di luar sana kita punya terangkan. Boleh? Sangkut-sangkut. Saya faham soalan tadi.
Cik Jeffrey tanya umur berapa boleh beli rumah rumah subsidi ni Hello? 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 Okey. Okey, Hello, Anis? dengarkah? Hello? Dengar. Uh, bagaimana untuk mohon apa semua? Dengar. Siap. Dengan anak saya ulangi ya soalan dia. Hello? Okey, saya dengar Hello, soalan. Anis. Sorry. Okay. Saya dengar Okay, soalan so tu. boleh okay. Silakan. Okey, siapa yang layak kan untuk beli rumah subsidi ni? So actually, rumah subsidi ni permulaan umur dia 18 tahun ke atas dan gaji mestilah antara RM3,000 hingga RM8,000. Dengar ke? Hello? Betul. Ya. Okey, so macam mana caranya nak apply rumah subsidi ni? Kalau kita bagi contoh lah, kalau rumah Selangor tu, cara nak apply dia kena pergi website LPHS ataupun boleh pergi boleh contact perunding hartanah jugalah. Setengah orang just apply dalam website saja dan tunggu sampai kesudah. So kalau nak cepat mungkin boleh pergi jumpa perunding hartanah teruslah untuk proses seterusnya. Okey. Dengar. Cukup clear. Okey. So Hello. yang Cukup seterusnya clear, dengar. Poin seterusnya, orang yang nak apply rumah subsidi ni mestilah tak disenarai hitamkan. Itu paling penting sekali. Permohonan juga tidak mempunyai sebarang sebarang kediaman lagi lah. Mesti pembeli rumah yang pertama. Then dengarkah? No? Problem. Hello, Encik Jafri. Okay. Okay. Dengar ni. Dengar ke poin Kita minta tadi? maaf kerana line pada malam ni kurang elok. Ya, saya dengar. Line tak berapa clear kan? Dengar. Saya dengar. Poin-poin tadi saya dengar. Okey. Teruskan. Okey. Terputus. Okay. So orang bujang pun boleh beli tau rumah subsidi ni. Orang bujang pun boleh apply juga. Okey. Dan syarat untuk beli rumah subsidi ni mestilah untuk diduduki, bukan untuk disewa. So kalau plan nak sewa, better pilih option lain lah. So rumah subsidi ni khas untuk orang yang nak duduk sahaja. Dan pindah milik hanya dibenarkan selepas 5 tahun untuk rumah Selangor Ku. Ada yang 10 tahun, depends on type subsidi punya rumah lah. So itu syarat-syarat dan boleh kata syarat-syarat lah untuk apply rumah subsidi ni. So sebenarnya di atas pendapatan hingga 3,000 boleh melayari di website LPHS. Jadi untuk skim rumah Selangor betul ataupun cara betul. senang jumpa perunding hartanah untuk uruskan segala-galanya semua. So maknanya tak boleh dipindah milik ataupun dibenarkan dipindah milik boleh dijual selepas 5 tahun. So maknanya dia ada syarat-syarat lah. Tak boleh disewakan, boleh didiami atau semua.
Okey, terima kasih Anis kerana bagi pencerahan ni. Okey, Anis, ada tak soalan apa-apa nak tanya ke? Silakan. Okey, sebagai Okey, orang yang nak boleh ajukan soalan kepada saya kalau okey. Apa dia? Dengar ke suara saya? dengar. Mungkin lambat sikit. Okey. So, Anis, ada tak soalan? Ada. So saya nak tanyalah, kerajaan melindungi pembeli tak untuk skim rumah subsidi ni? Kerajaan melindungi pembeli tak? Okey, kerajaan ada segi akta kerajaan melindungi di mana pembeli rumah. Okey, tak kira dia under rumah skim subsidi ke ataupun dia bukan under skim subsidi pun ada. So the means di luar sana ataupun kerajaan telah membina atau satu akta dipanggil HDA, dilindungi akta pembangunan perumahan HDA. So akta HDA ini akta HDA ini dia orang cakap merangkumi semua projek perumahan yang orang cakap resident title, bukan commercial punya title. So resident title kediaman rumah, semua pemaju ada HDA. Akta jadi apa? Okey, pemaju yang pertama ni, so pemaju kedua ni akan taking over terus. So, maknanya pemaju ni, okey, yang pertama ni dia rugilah pasal projek dia tak siap, suddenly dia tak ada fund, tak ada duit. So pemaju nombor 2 just taking over. So, dia katakan projek tu dah 30%, dia ambil 30% nak siapkan saja. So pemaju dah hilang dia punya kelayakan ataupun yang first pemaju. So sampailah rumah tu siap, mesti confirm. So bayangkanlah kita tahun 90-an dulu kita banyak rumah yang terbengkalai. So masa tu kerajaan tak ada HDA ataupun tak ada akta yang mengawal segala benda-benda macam ni tu semua. So sekarang ada akta HDA, okey, di mana akta ini melindungi pembeli-pembeli rumah apa semua. So kita punya duit pun tak lari. So maknanya duit kat bank diliskan dekat pemaju ikut timuan 100%. Katakan harga rumah tu bagi 250,000, so dia akan ikut progres dia apa semua. So itu kelebihan akta HDA untuk pembeli-pembeli luar sana. Jangan risau untuk skim subsidi ni apa semua ni. Okay, pertama ada akta, ada akta HDA. Kedua, segala skim subsidi ini kerajaan ada memantau dari segi progres pembinaan rumah itu sendiri apa semua. Kalau tak, macam mana dia nak dapat surat tawaran. So demi ada pemaju akan hantar gambar di Lembaga Perumahan Negeri Selangor. Okey, projek ni dah siap. So, jadual ataupun rumah yang belum siap, dia melalui bayaran berperingkat ataupun progress interest. So, maknanya pembeli tak perlu risau. Sebab apa? Bank bagi dekat pemaju duit kita sedikit-sedikit. Ikut progress rumah tu 10%, 20%. So, maknanya progress rumah ni ikut progress payment. Okay, so tak perlu risau. Nombor 2 tahun ataupun 24 bulan kan apa semua, kita boleh kelebihan yang rumah subsidi apa semua ni. So setakat ni clear pembincangan kita? Clear. Okay. Mungkin saya ada tambahan soalan sikit. Clear kan soal? Boleh? Boleh tanya? Tak jadi masalah? Apa dia? Okey. Tanya. HDA ni you nak tanya soalan dengan ya. HDA ni dengan strata and then geran sendiri tu macam mana tu? Macam mana prosesnya tu? Untuk orang yang dah beli rumah.
Okey. Okey. HDA ni akta okey. HDA ni akta HDA ni orang panggil untuk pembeli. So maknanya pemaju tak boleh tipu pembeli. So pemaju kena siapkan projek ni. So dia kena projek ni akta HDA. Saya siapkan dalam masa 3 tahun. Maknanya 3 tu walau katakan dia sekarang kita punya progres COVID-19 ni kan. So katakan ada projek yang tengah bergalai. So dia kena siapkan dia punya tarikh. Katakan rumah ni siap pada tahun depan bulan 5. So dia kena siapkan juga secure lah untuk pembeli rumah subsidi ni. So sebab apa, kalau dia tak siap dia kena penalti semua. Okay. Alright. Pembeli HDA apa semua. Okey, untuk atas rata, atas rata kenapa sekarang kerajaan adakan tak terusnya cukai pintu semua tak dulu. So kemudahan pertama penghuni atau penghuni sana, penduduk sana boleh perform satu GMB management atau kita panggil MC perform untuk jaga bangunan situ. Okey. Kedua, dia boleh minta fund dekat Majlis Pembandaran, PBT. Nak minta fund nak cat rumah apa semua. So itu kelebihan. Lepas tu setiap penghuni kena bayar maintenance bergantung kepada type building tu, bangunan. Katakan bangunan ni pansel-puri, ada tak kemudahan? Contoh kemudahan dia ada nursery, pool. Okey.